Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita bincang lagi bab puasa. Sekarang ni nak bincang bab sunat puasa dia, sunat puasa dia. Fasa keempat dia. Fasa pada menyatakan sunatnya dikerjakan dalam puasa. Bermula sunat makan sahur. Nombor satu tu sunat makan sahur dah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah. Nah, maknanya makan sahurlah kamu. Kerana bahawasanya pada makan sahur itu padanya berkat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bi ta'amis sahari ana siyamin nahar wa bil qawl lati ana qiyamil lail. Yakni minta bantuanlah kamu dengan makan sahur. Ista'inu ya. Minta bantuan kamu guna cara itulah dengan makan sahur untuk puasa siang hari ya. Untuk kuatkan tubuh siang hari. Dan dengan tidur siang hari agar dapat mengerjakan solat pada waktu malam. Nak suruh kita mudah bangun malam, kena tidur siang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Tabrani dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Itulah cara dia. Ataupun kalau malam kat tidur awal sikit dah. Baru boleh bangun awal. Kalau dia lewat tak boleh nak bangun, payah dah. Gitulah. Waktu makan sahur dah. Dan masuk waktu makan sahur itu dengan masuk nisfu malam yang kedua. Kalau dah boleh makan sahur pukul 10, pukul 12 dah. Dia kena makan pukul 2 lah kata-kata dah. 2 ke atas dah. Baru dah kira sahur dah. Orang nak sahur awal ni pukul 10 makan dah. Untuk makan sahur dah. Dan hasil sunat sahur dengan makanan banyak atau sedikit sekalipun. Dan dengan minum saja. Minum saja pun kira sahur dah. Bangun-bangun tu minum air dah. Tegak air sebut sikit dah. Kalau malas tak mana pun. Dan jikalau seteguk sekalipun ya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah kamu dengan dan kalau dengan air seteguk sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya'la dari Anas bin Malik. Jadi seteguk pun dikira sahur, boleh pahala sahur dah. Jadi nak suruh kita buat ni bukan kerana itu saja, kerana sunnah Nabi dan Nabi suruh. Sunnah sekarang hak Nabi suruh tu besar je kan. Pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak buat pun Nabi suruh tu dia sunnah yang besar juga dah. Dan terafdal makan sahur itu dengan kurma dah, khurma. Dengan khurma. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Yakni sebaik-baik sahur mukmin itu khurma dah. Tamr dah. Sebaik-baik makanan sahur orang beriman itu khurma. Hadis Abu Nu'aim dari Jarir. Habis sekarang dah sahur. Yang kedua dah. Dan sunat mentakhirkan sunat sahur lagi tapi sunat. Sunat mentakhirkan makan sahur. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul futra wa akhirus sahur. Yani sentiasalah manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Sentiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Hadis riwayat Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Dan lagi adalah tersebut dalam riwayat hadis yang sahih bahawasanya sahabat berkata mereka itu tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa kumna ila shalah wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Adalah jadi disebutkan dan ini telah makan sahur kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian maka bangkit kami kepada sembahyang subuh.
Dan adalah kira-kira antara sahur dan sembahyang itu pada 50 ayat. Ni jadi masalah. Ada setengahnya berhujah dengan hadis ni lah. Dia kata ada imsak sebelum subuh ni. Dalam kitab ini kita bicara dah ni lah. Terbaca pernah baca tu tak ada sahabat imsak sebelum subuh ni. Kitab kita ni kitab Melayu lah ni. Kitab baru lah kita nak 100 tahun lebih gitu lah. 200 tahun, 100 lebih ni. Kitab ni baru lah. Betul tahu ingat saya pun dah. Jadi nak bunyinya kitab ni pun kitab kira pegangan lah muktamad ni kalau mazhab Syi'i Melayu ni nak ada sebut pun tu dah. Dan hadis ni pun sebut bukan berhenti makan katanya antara dia berhenti kalau antara terus tak makan atau berhenti makan pun dengan semaya, bukan dengan azan subuh, dengan semaya dah. Maksudnya tak ada juga cerita imsak situ dah. Tak ada cerita imsak. Mungkin dia makan berhenti makan terus main sunat tu, ambil semaya main sunat ke apa, lepas tu qomat dah. Jadi masa tu 50 ayat saja dah. Jadi maksudnya rapat dengan subuh, dia tidak bermaksud berhenti daripada azan subuh dah. Bukan semaya dia kata lah. Ila salati dah, bukan ilal azan, ila salati. Jadi faham tak? Dan adalah pada hadis ini membatalkan bagi qadar yang hasil dengan dia sunat mentakhirkan sahur gitulah lebih kurangnya qadar je lebih kurang gitu dah. Kalau kita boleh tapi adakah bermakna kita 10 minit tu tak ada dah. Tak ada dari segi dalilnya. Qadar tu tak ada ulama bahas. Cuma ni raya Maulid yang dekat dengan subuh lala dah, dekat dengan subuh lala. Bermula hikmah sunat mentakhirkan sahur itu iaitu supaya menghasilkan kuat berbuat ibadat dan supaya menyalahi bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Matlamat kita nak bangun sahur ni supaya kita kuat tubuh badan kita dan kita ni bukan nak serupa dengan Yahudi Nasrani. Tak ada sahur dah. Jadi kita sahur supaya berbeza lah kan. Tadilah cerita-cerita sikit dah. Tadi hadis guru Syekh ni kata waktu yang sunat melambatkan sahur dan membatalkan qada dah. Jadi tak ada qada lah. Tak ada qada 10 minit qada, tak ada qada paling kurang dah. Jika rapat nak subuh tu lebih baik. Gitulah lebih kurang dah. Habis itu dah. Dan tempat sunat mentakhirkan sahur itu selama tiada jatuh ia pada syak akan terbit fajar. Tapi jangan sampai waswah pula dah. Jadi kalau ada jek ke apa, jelas lah zaman dulu tu waswah tu. Dia sebelum betul-betul takut subuh ke, awal lah sikit lah. Boleh lah kita kata nak perawat sikit. Zaman kita ni nak perawat benar pun tak perlu dah. Pasal kita yakin dengan kalendar dah. Jadi tak ada lah. Nak kata sunat lewat awal sikit pun tak boleh nak kata sebabnya tambah kata wajib pula dah. Dulu kan tak boleh makan dah 10 minit sebelum subuh ni. Tu kata doa lalu pula dah. Sebabnya dia tak boleh nak kata wajib ke apa sebelum fajar sadiq fajar subuh ni. Tak boleh nak kata syariat baru sehingga kita kata kena tahan makan sebelum subuh 10 minit ke. Dah imsak waktu imsak ke apa tak boleh nak kata gitu kecuali ada dalil yang terang jelas. Tidak ada dalil yang terang jelas ni. Dalil yang terang jelas ni subuh saja dah. Nak kata berhati-hati tu teh sikit dah, tapi tu pun tidak jelas mana dah. Membatalkan saat ni Syekh ni kata membatalkan pendapat ada qada je dah, tak ada. Gitulah nah. Kalau nak berhati-hati tu boleh lah kita pen atau bunyi tu tanda imsak. Tapi tak boleh berhenti makan. Tapi untuk segera makan cepat-cepat. Habis kalau tengah makan, habis cepat-cepat. Tu je tanda dia. Bukan bermakna
Nak berhenti makan. Salah lah. Salah konsep. Kalau nak ambil waktu imsak tu, waktu berhenti subuh makan, tidak betul. Dalam kitab fiqh tak ada bincang imsak sebelum subuh. Cari pun kita bincang dalam kitab ni tak ada dah. Imsak ni bincang waktu kita musafir sapa tepat dah mustaqim. Tepat bermukim kita dah, ataupun orang yang haid ni pas berhenti haid dah. Macam-macam lah orang yang tiba-tiba ya habis dah waktu tu. Adakah ia boleh makan atau tak boleh makan tu bincang kita kata kena imsak gitulah bincang dia. Kerana hormat waktu Ramadan tu apa bincangan dia. Dan jika ia syak pada demikian itu tiada sunat baginya mentakhirkan sahurnya. Kali siapa wasbah waktu subuh ke tak boleh lah kena makan dari kena yakin. Belum subuh lagi. Hanya terutamalah meninggalkan dia, tapi nak kata wajib tidak dah. Tapi utamanya perawal sikit siapa waktunya tidak wasbah itu subuh ke tak lah. Kerana sabda Nabi SAW, da' ma yaribuka illa ma la yaribuka. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah, yakni tinggalkan olehmu akan barang yang menjatuhkan dikau pada syak. Tinggalkan apa yang meragukan pada yang tidak meragukan lah. Kepada barang yang tiada menjatuhkan ia kepada kau pada syak. Jadi tiada meragukan lah. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sunat menyegerakan berbuka apabila yakin ia akan masuk matahari, masuk maghrib. Ni kena jaga lebih daripada tadi. Ya asal kita bicara dah ke ni, dan kitab ni juga bicara kaedah ni. Asal-asal ni waktu malam. Dah, kita boleh makan siapa betul-betul yakin waktu subuh ni. Cuma jangan sampai syak lah Malik sana kata, tapi makan tak batal ni. Dan sebab kita ni syak dan subuh kodok dah. Pasal daripada syak subuh tu dia tak boleh siapa kata wajib berhenti makan dah. Pasal asalnya malam, asal malam. Tapi kalau maghrib lain, betul-betul yakin maghrib baru boleh makan. Dia tak boleh haram makan sebelum kita yakin waktu maghrib. Nah, pasal dia ni asal-asalnya waktu wajib puasa lagi dah. Waktu sihat lagi. Waktu kena jaganya dah. Bukan hak jaga sebelum subuh dah. Hak sebelum subuh ni tak perlu jaga ni. Cuma jangan sampai tahap syak sajalah. Tapi dah ni kita ada kalender apa, kita nak yakin hak tu lah pada tak ada timbul tu syak ni. Orang zaman dulu tak ada kalender apa dah waktu subuh ni. Betul-betul berdasarkan matahari waktu timbul syak ni. Ragu-ragu tu kan. Dan sunat mendahulukan berbuka daripada sembahyang maghrib. Kerana adalah tersebut dalam hadis yang sahih. Kita bukalah sikit kan. Tak nanti buka banyak, bukan makan kenyang, buka puasa ni. Kita makan kurma minai sikit, terus sembahyang. Okey juga lah, tak ada masalah ni. Cuma ni kalau hidang dia molek dah depan mata kita nak bau pula dah. Tu baik makan nasi. Biarlah habis pinggir pun dah. Dia jadi teringat lah dah. Makan ni kita lapar nak. Tak boleh nak makan kurma saja lah. Dia nampak ni. Kalau tak nampak lagi, kalau kita buat suku dah. Contohnya buka puasa tepat suku. Ni buka puasa ni dekat dengan tempat semaya lah. Kurma ke apa dah. Lepas tu nak makan nasi tepat suku. Tak nampak depan mata, depan hidung. Dia bau tu tak wawa kita kata dah. Jadi boleh lah kita makan kurma saja dulu. Semaya dah. Waktu hak moleknya. Tapi kalau dia hidang depan mata, baik lah. Kuih kosong lah. Dalam hadis sahih bahasanya Nabi SAW, apabila ada ia puasa, tiada ia semaya maghrib hingga dibawakan padanya rutab. Dan air maka berbukalah ia dengan dia. Jadi Nabi ni buka puasa dulu dengan rutabnya. Tapi Nabi ni tidaklah kata makan nasi, makan banyak dimakan hanya rutab. Kurma basah ni. Gitulah dah. Terma ni kurma kering ni. Ada lagi sabda Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar. Ma ajjalul fatar. Al-fitr. Ma ajjalul fatar. Ma ajjalul iftar. Ada dua tulisannya. Tak apalah, teman.
Umatku selamanya dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Zar Al-Ghifari. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Zar Al-Ghifari. Jadi umatku selama dalam keadaan baik selama mereka segera berbuka. Ada kebaikan, ada keberkatan lah. Segera berbuka. Iftar. Adapun jika tiada yakin akan masuk matahari, belum maghrib lagi tak yakin, seperti ada ilzan dengan ijtihadnya akan masuk matahari dah, tak nampak dengan mata kepala lah, ada kaedah-kaedah tertentu, maka tiadalah sunat baginya menyegerakan berbuka, tapi haram menyegerakan dia serta syak akan masuk matahari. Tapi haram dia pakai macam subuh pakai sahur boleh selagi tak yakin masuk subuh ni. Tapi hak ni buka puasa selagi tak yakin masuk maghrib tak boleh buka dah. Tak boleh buka puasa dia. Waktu timbul geger dah. 2 minit awal dah gitu ada bincang. Jadi kita kira pendapat bagi saya lah. Apa kata khilaf pendapat kuatnya. Dia tahu tak dia kena qada lah nah. Pasal saya yakin lepas tu salah kena. Kita tak tahu tak apa lagi dah. Dan makruh bagi yang yakin akan masuk matahari mentakhirkan berbuka jika diiktikadkannya ada dalamnya fadilah. Ni sekarang fadilah. Ni kata jadi bid'ah ni lah. Syiah lah. Dan dia yakin dah ada masuk waktu dah. Dan kalau kita kat cara yakin kita, kalender lah kita dah. Kita percaya kepada pakar-pakar ahli falak ni dah. Dengan ahli hisab dan falak kita ni, dia kira ukur-ukur tu. Dia kira dah setahun negara-negara. Kalau kita yakin hak tu, kita boleh buka puasa tu lah. Jangan kita buat macam Syiah. Syiah ni, dia pelewak buka puasa ni. Pelewak buka puasa dengan anggap ada kelebihan. Kelebihan. Jadi, siapa nampak pitai, tu adalah bid'ah. Tak ada dalil jadi bid'ah ni. Merosakkan agama, menjahannamkan agama ni. Ingat ni, ada setengah orang fadilat ni kata, boleh terima hari do'ih lah, fadilat ni tak apa lah. Fadilat ni bahaya dah. Fadilat ni ya ada benda kena berhati-hati. Ya ada fadilat ni melibatkan i'tikad keyakinan, jadi akidah. Jadi akidah tu jadi akidah bid'ah lah. Itu bahayanya dah. Ni tak guru royak dalam mimpi lah ke apa dah. Amal Yasin 41 kali lah, bismillah 41 kali lah, ada khadir jaga lah, naubah lah ke apa dah. Kita hormat tu guru. Kalau ada lah kitab pun kita dengar sajalah. Tapi kita nak pegang i'tikad tak boleh lagi tak ada dalil dah. Tu kaedahnya. Bukan semua ada dalam kitab kita nak percaya ni. Terutama melibatkan i'tikad, melibatkan perkara-perkara yang benda gaib dah. Fadilat-fadilat ni tak ada boleh memberi keyakinan kepada kita melainkan dengan dalil yang sahih lah. Ni hadis sahih. Dia kata berdasarkan zon boleh nipu. Ni tiba Tok Guru dia cerita fadilat-fadilat amalan tertentu ni. Kena yakin pula dah. Tu karut lah. Jadi ya fadilat ni kalau melibatkan ada pahala setara ni. Lepas tu syurga, neraka, pahala besar setara ni, besar setara ni. Semua tu mesti kena berdasarkan dalil yang sahih. Baru kita boleh percaya dah. Kalau ada amal itu sahih dari segi dalil je, ada dalil yang sahih cerita disabitnya amal tertentu, setengah ulama dia kata boleh berdasarkan hadis fadail amal ni untuk perkara sunat, perkara yang ada dalil yang sahih dah, pensyariatan amal tertentu. Ini pun kena ada syaratnya juga. Hadis dia diterima untuk targhib wa tarhib, untuk menggalakkan dan memberi ancam Tapi dengan royak kelemahan hadis tu dah. Kena royak. Lepas tu dengan tidak ada keyakinan i'tikad 100% fadilat tu. Fadilat tu kelebihan pahala tu tak boleh yakin 100%. Sebab dia bukan hadis yang sahih. Kena faham tu dah. Kaedah dia dah. Kalau tidak kan kita nanti pukul start sama kita. Tak boleh gitu dah. Begitulah. Mengakhirkan puasa ni tak boleh. Kalau anggap itu fadilat, ia jadi i'tikad, jadi perkara yang merosakkan. Yalah tak siapa lah akidah dah berat, tapi nak bunyinya rosak lah. Kalau ada kaitan Syiah, rosak akidah lah, berat lah. Dan jika tiada diiktikadkannya seperti demikian itu, maka tiada mengapa dah. Jadi dia takhir ni
Dia tak dia mau rasa molek dah. Lewat buka puasa ni, tu bahaya lah. Tapi kalau dia buat tu malas buka puasa lagi dah. Tanpa rasa etikad lebih baik buka puasa lewat. Tak apalah setelah tu dah. Gitulah. Tapi kita oleh pahala sunat menyegerakan berbuka puasa kekurangan situlah pula dah. Dan sunat berbuka puasa dengan rutab, yakni kurma mangkal lah, iaitu kurma basah lah. Yang lagi basah, kurma masak yang basah lah. Dan jika adalah ia di negeri Mekah sekalipun, inilah qaul yang mu'tamad. Tak kira Mekah ke mana, bukan dengan air Zamzam, tapi bukan kurma juga dah. Kurma basah lah. Ini pendapat kuat lah. Dah mu'tamad. Dan kata setengah ulama, jika ada ia di Mekah, maka sunat ia berbuka dengan air Zamzam. Maka qaul ini dhaif. Dhaif lah. Pendapat ni lemah. Walaupun dia kata Zamzam ada. Molek buka pada Mekah kan. Qaul dhaif ni pendapat yang lemah. Kerana menyalahi sunnah dan nas. Biasa perbincangan ulama begini dah. Tak boleh kata orang sebut bid'ah ke, salih sunnah ke, Wahabi kau tak boleh lah. Pasal memang biasa dah kita perbincangan gini. Kita bukan mengkritik pendapat, mengkritik orang, mengkritik pendapat ulama dah. Kalau kita rasa walaupun ulama tu besar, setamana hebat, setamana pendapat tu kita rasa lemah, ada pendapat ulama lain, bukanlah pendapat kita sendiri, istihad baru dah. Pendapat ulama lain kita rasa lebih kuat, tak kira siapa mazhab lain pun dah. Kalau kita ngaji lah, jangan duk gomong koksa dah. Dengar CP tak boleh, kita ngaji, kita tahu benda tu. Pendapat ulama lain dah hujah lebih kuat, kita boleh terima pendapat lain dah. Dan kita kritik pendapat ulama biasa kita pakar, tak apa. Pendapat bukan pensurai peribadi body dia. Pendapat ulama tu kita rasa tak kuat ni dalil kuat, biasalah tu dah tradisi ilmu dah. Tu baru ngaji. Kalau tak main pesau pendapat tu untuk ngaji dah. Untuk dia saja betul dah. Tu bukan ngaji, tu taksub dah. Lepas tu dia kata, dan jika tiada diperolehnya rutab, kurma basah, maka sunat ia berbuka dengan tamar, yakni kurma masak dah. Rutab ni kurma basah, tak masak lagi ni. Kurma masak yang kering. Masak yang kering, iaitu kurma ni lah, tamar lah. Tamar tu kurma masak yang kering ni. Dan sunat keadaannya rutab atau tamar itu 3 biji. Kalau kita nak moleknya, dia cukup genak lah. Ganji bukan genak, cukup ganji itu 3 butir dah. Dan jika tiada diperolehnya 3 biji, maka dengan sebiji hasillah baginya sunat. Kalau tak ada hanya sebutir, maka sebutir pada dah lah. Itu sunat juga lah. Okey, lepas tu dia kata, dan jika tiada diperolehnya rutab, kurma basahnya, dan tamar, kurma kering, maka sunat ia berbuka dengan air jua tiada lainnya. Jadi pada air sajalah. Bukan dengan setengah kata dengan sunat dengan kuih yang manis ke apa, tak usah kiyah jauh sangat. Ngagut lah kita kata, boleh kata ngagut ni. Dia kena pergi pada air lalu, tak usah nak pergi pada air sunat lah. Tak ada kurma kat pakai kuih yang manis ke, manis haluah ke apa, tidak lah. Jadi tidak betul gitu pada air lah. Sunat bukan dengan air saja lah. Itu di segi nak suruh dapat pahala sunat lah. Jadi kita makan nasi ke apa, ada makanan lain, makan lah, mana ada dah. Nak start, ni cerita nak start makan sekarang dah. Nak makan benda lain, makan hak ni dulu dah. Kalau tak ada kat kuih bukan kuih dah. Tak ada kurma ke apa kat, bukan makan kuih, minai dulu dah. Minai kosong dah. Bukan dengan kuih ke apa dah. Bermula hikmah sunat berbuka puasa dengan rutab atau tamar dah. Kurma basah rutab atau tamar kurma kering, kerana bahawasanya ia tiada bersentuh dengan dia api. Ada bahas ni bab fiqh ni tak? Abu Hurairah radhiyallahu dia kata sentuh dengan api ni tak boleh lah, nak jadi kena ambil sembahyang mula ke apa dah. Tapi ada Ibnu Abbas ni, anak murid dia,
anak murid pada Abu Hurairah. Ini sahabat kecil dia dah. Dia banyak belajar dengan Umar Khattab, tapi dia ni tidak terima zahir lah. Kalau gitu dia kata, kalau masa sejuk kita panah air tu tak boleh buat semaya ke? Dia tanya. Tadi Abu Hurairah kata, jangan tanya gitu. Nabi kata ni naik dah, cara nak faham naik dah. Sebab itu di masa di Bani Quraizah ke apa dah. Sahabat ni Nabi kata lepas perang dah Khandaq ke apa, jangan Nabi nak letak senjata, Jibril kata jangan letak senjata lagi tu, so pergi ke Bani Quraizah. Nabi pun kata jangan siapa-siapa semaya asar kecuali di Bani Quraizah, kapur tu lah. Jadi ada sahabat waktu nak habis asar tu, ada riwayat asar, ada kata Zuhur, gitulah, ada dua riwayat dah. Ada kata Zuhur, ada kata asar. Nak habis Zuhur ataupun nak habis asar tu kata semaya dululah. So kumpul lagi siapa ke Bani Quraizah tu, siapa yang qada lah. Dia kata Nabi kata ni nak. Jadi Nabi tak kata hak ni betul, hak ni salah. Nabi akan senyap dia. Nabi takrir. Jadi dua-dua tu betul lah. Dia kata dah. Ni nak jadi ni zaman sahabat lagi ada khilaf cara nak faham hadis Nabi dah. Dan Nabi membiarkan dia, tidak putus molek. Bermakna Nabi terima dua-dua. Yang pentingnya cepat sapa dah. Dan siapa dia ada dua jenis ulama tersebut dah. Gitulah dia. Tapi oleh sebab itu dia kata tidak sentuh dengan api termolek lah. Dah. Dan lagi kerana menghilangkan akan dhaif penglihatan mata yang hasil daripada puasa. Kerana ia mengeluarkan sekalian qudalat yang di dalam ma'dah. Kotor lah, benda-benda kotor qudalat ni, kalau benda-benda lebih kotor daripada perut dia. Maka jika ada ia dan jika tiada ada qudalat kelebihan kotor maka dia itu supaya akan jadi ghadat segala anggotanya yang kepala dalam badannya. Jadi gitulah, kurma ni dia kata molek lah sebenarnya dah. Yang pentingnya kurma ni dia kata adalah falak kurang menguri kabur mata lah dah. Keluarkan kotoran dan fudalat dalam perut ke apa dah. Tu kelebihan. Wallahu a'lam lah. Ni kajian tepat ke tak tepat dah. Tapi lah ni memanglah ada kajian kurma ni ada khasiat yang banyak lah. Kalau orang gastrik ke apa kak, yang ke kurma tu molek dah. Dia bukan gula manis, dia tu bukan macam manis gula buatannya, gula proses ni. Gula proses ni banyak proses yang menyebabkan dia ada unsur-unsur yang tidak molek dah. Gula yang ada dalam buahan ni, terutama kurma ni, ia masih molek lah. Jadi tidak banyak lah membahayakan tubuh badan, bahkan dia ni molek untuk gastrik dan sebagainya. Gitulah dia kata dah. Dan dia ni boleh cepat meresap kepada seluruh anggota tubuh lah. Maksudnya gula dia tu kata boleh cepat memberikan tenaga pada tubuh badan. Tu keadaannya. Okey, lepas tu dia kata adapun kata sekalian tabib. Ni tak bomo apa ada tabib ni. Tapi bukan tak bomo karut lah. Tak bomo bukan. Ada setengah kata tak bomo ni tak apa suruh pondok tu ke apa. Tak bomo ni ya dah. Kalau kita tu ada masalah istilah lah. Tapi tak bomo kalau hak dengan maksud baca campi-campi yang tidak kita faham, yang pelik-pelik tu, tu yang dikata haram dah. Guna jin, guna sihir. Kalau kita faham ayat Quran biasa dan kita dengar molek dia baca tu, tak apa, tak ada masalah lah. Kalau jampi, kalau orang panggil tak bomo juga, kalau dia guna akar kayu tak ada baca kelahan, no, dia guna akar kayu biasa dah. Dia macam doktor biasa lah dah. Tu tak apa lah dah. Dan kata sekalian tabik bahawa tamar itu mendaifkan penglihat mata. Dah. Tamar itu mendaifkan penglihat mata, maka iaitu tempatnya apabila berbanyak-banyak ia makan dia. Makan banyak kata oleh hukum lah, ia penuh nak mata. Makan sikit termolek dah. Serta sentiasa dikekalinya akan dia dah. Makan banyak pula berterusan dah. Dia kadang bahaya benda makanan ni, kadang
molek tapi jangan lebih dos. Kita kata dah, jangan lebih dos. Dia ada sikit-sikitnya. Kalau kadang-kadang benda hak molek pun kalau makan banyak dah, ia akan jadi kesan samping yang berat juga dah. Gitu berlaku makan makanan tu. Terseroyak lah. Madu ke, kurma ke, tak. Kita kata makan sunnah dah. Dia tak boleh lebih over dah. Dia lebih, dia akan jadi penyakit lain pula dah. Ubat ke apa begitu lah. Ubat sepeta apa dia tak boleh makan lebih. Dia ada dos-dos dia sebutir sehari, 2 butir sehari. Kalau kita makan lebih tu jadi bahaya pula dah. Aku pernah ada ni. Lambat demen nak makan 20 butir sekali dah. Padahal kena makan 3 kali sehari, 4 kali. Kata lambat siap. Tak lama selok apa kerah gitu. Sebab itu yang ada kaedah dia dah. Gitu juga ni dah. Kurma ke sunnah setang mana pun. Dia kata kalau walaupun molek untuk mata tu makan sikit-sikit dah. Kalau makan bahaya banyak 20 butir sekaligus 30 butir dah. Lepas tu makan kerek pula dah gitu dah. Setiap hari makan banyak dia akan jadi penyakit lain pula. Dia punah mata pula dah. Dan suatu itu terkadang memberi manfaat sedikitnya dan memberi mudarat banyaknya. Ni banyaklah. Ubat ke apa pun gitulah. Dia molek setang mana pun tak boleh makan lebih hak. Tambah-tambahlah ubat kapur yang tidak ada diagnosis dah. Tak ada kajian lengkap tentang dos yang sepatutnya dah. Kadang-kadang orang tu lebih hak dah. Ada penyakit lain pula dah. Faedah diketahui olehmu bahawasanya muafaqah sepakat sekalian ulama atas bahawasanya masuk permulaan puasa itu dengan fajar sadiq. Fajar betul lah, subuh tu. Ni sepakat dah, tak ada khilaf. Tak ada kata imsak 10 minit tu masuk tak boleh makan dah. Tak ada tu. Jadi bid'ah kalau kita kira gitu kan. Dan putuslah kesudahannya dengan sempurna masuk matahari, yakni maghrib lah. Bila masuk sekalian jiri matahari dah. Sekalian apa kata tubuh matahari betul tak? Pada penglihatan tak nampak dah. Kita maka berbuka dengan sendirinya, dan jika tiada ia makan atau minum sesuatu sekalipun dikarenakan puasa itu pada siang jua tiada pada malamnya. Jadi kalau nak kata tak ada lah, nak lewat tu nak tambah pahala puasa lagi tak ada. Ia tetapnya sekat maghrib saja puasa ni. Hal lain tu bukan puasa lah. Dipanggil walaupun tak makan minum lagi pun dia. Soal. Apabila terbuka puasa sendirinya dengan masuk matahari, tiada dengan makan dan minum sekalipun, maka apa jua makna kita kata fuqaha sunat menyegerakan berbuka bila yakin akan masuk matahari? Ada juga orang tanya gini. Okey, lepas tu kata jawabnya dah. Erti sunat menyegerakan berbuka, yakni sunat menyegerakan barang yang membukakan puasa apabila dikerjakan pada siang, iaitu seperti makan dan minum. Jadi sunat berbuka tu, sunat menyegerakan supaya berbeza dengan siang hari lah. Makan dan minum dah. Sunat di segitu dah. Tapi di segi waktu dia tak buka pun tetap dikira berbuka puasa. Habis dia pahala puasa dia sekat tu je dah. Dia tak boleh dah dia kata tak usah makan lagi, nak suruh beli pahala lebih terkarut dah. Tak boleh dah. Sebabnya kita siapa goriknya. Tak ada dah kita kata kelebihan pelewat makan dah. Supaya ada tandanya jelas lah buka puasa dah. Makan minum. Tapi kalau dia sambut tak makan, tak jadi puasa dah. Habis dah waktu ni dah. Kata segala sahabat Syafi'i wajib imsak pada suatu suku daripada malam kemudian daripada masuk matahari. Supaya yakin dengan dia sampai sempurna siang hari. Ni bukan imsak waktu sahur dah. Imsak duk cerita ni. Imsak pada waktu maghrib. Dah. Kalau kita tak yakin lagi, setengah mazhab, setengah imam, anak murid Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i dah. Dia kata molek pelewat sikit dah. Tapi kata pula dah, bahawa telah yakin, telah selesai dah. Masuk maghrib tu, tunggu dulu dah. Betul-betul yakin, selagi tak yakin dah. Sempurna si hari dah. Masuk betul-betul maghrib dah. Tetapi tiada daya pada ketika imsak, tiada ia pada ketika imsak itu dalam puasa syar'i. Tapi
Imsak ni bukan dalam waktu puasa menurut syarak. Tapi tak boleh. Maksudnya kritik lah. Dia tak pakai pendapat tu, tak boleh. Tak ada dari segi syarak ni, tak boleh. Sekat tu lah dulu dah. Sekat tu lah perbincangan kita tentang puasa ni. Senap-senap puasa ada sambung panjang je lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.